nabi-nabi Allah Ta'ala sebelumku. Diberikan kepadaku kunci pintu-pintu bumi, dan aku diberikan nama Ahmad, dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Tambah lagi 3, jadi 12. Aku diberikan dengan 3 benda. Diberikan kepadaku kunci-kunci bumi, dunia. Saudara, apa maksud kunci dunia? Sehingga Nabi SAW dapat melihat apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Bukan kiamat yang akan menjelang, dan umatnya bila berlaku kiamat. Bukan mahsyar yang akan berlaku, Nabi dah nampak mahsyar. Dan bila melihat bagaimana mahsyar itu berlaku, Nabi diberikan, dipertontonkan melihat alam barzakh. Ini semua nak kunci bumi. Alam barzakh, so kita tak tahu, Nabi SAW tahu. Sebab tu Nabi cerita kat kita bagaimana bumi di alam barzakh. Ya, kita lalu kat kubur, kita kata kesiannya orang kubur ni. Kecil dia kubur dulu rumah banglo. Orang kubur pula kata kat kita kesiannya duduk atas dunia, besar belaka. Kalau duduk dalam kubur dia tahu senang duduk dalam kubur. Ni kalau dua-dua ni saudara, ahli kubur tu ahli yang beriman. Kan yang berada dalam kubur yang beriman, kuburnya diluaskan daripada apa yang pernah didiami di dunia dahulu. Kubur diluaskan. Sebab tu ahli kubur kata ruginya ahli dunia tak mati-mati lagi. Kalau mereka tahu, pasti mereka bercita-cita nak mati. Disebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, akan berlaku satu zaman orang yang hidup bercita-cita nak berada dalam kubur. Para ulama memberi suatu, dikatakan, pandangan mereka. Apa maksud hadis ini? Akan berlaku satu zaman di mana kita yang hidup rasa bertuah lagi jadi ahli kubur daripada duduk atas dunia. Dia berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila orang beriman bimbang fitnah agamanya. Baik saya mati sebelum saya diganggu gugat agama. Satu. Yang kedua, kata ulama, bila manusia dengan bebanan hidup di dunia rasa baik aku mati dah, duduk kubur senang. Sampai mereka cita-cita nak cerita susahnya dunia. Dunia ni sudah bukan makin senang, makin susah. Dia tak jadi makin senang. Walaupun kita cerita orang dulu susah-susah, orang dulu susah dalam senang, kita senang dalam susah. Apa payah nak cerita tu. Orang dulu betul lah susah, nak buat rumah susah, tapi dia boleh buat rumah kat mana dia nak buat. Nak buat kat mana rumah buat dah. Tak ada hak. Dia nak buat lambat ke tak apa, nak buat tangga dulu, kemudian baru nak buat dapur. Hari ni kita jangan, sudah buat tangga kemudian nak duduk, tak lulus. Siapa nak bagi duduk? Dah siap pun tak boleh duduk lagi. Tak ada CF. Suka-suka dia lah buat undang-undang. Dah siap je. So dah bayar 10 bulan, tapi tak ada CF, jangan duduk. Zaman dulu ada CF. So buat lampu, buat ibu rumah je duduk lah, dia duduk. Tak ada masalah. Sekarang tak boleh. Sekarang kita nak lebih sikit, nak lebih sikit, bayar lagi. Dulu suruh nak ambil berapa ekar, dan nak ambil. Nak ambil 10 ekar, tak ada orang marah. Ada orang tu sekampung dia seorang je bunuh. Saya ingat saya pergi satu kampung di Bukit Tanah besar. Pergi. Kawan saya bawa saya. Orang semua saudara ni. Ni saudara dia ni, saudara ni, ramah saudara. Kampung ni tok saya buka. Kampung tu tok dia buka. Seorang-seorang ada tanah 10 ekar. Dia buka, ambil. Panggil belakang sebelah tu. Tok dia yang buka kampung tu. Dulu, hari ni boleh. So nak tebak mana-mana bawah keturunan, habis mesti penjara belakang. Itu kata senang, tapi susah. Nampak macam senang tapi susah. Dulu nampak susah tapi senang. Dulu betul lah jalan kaki, pergi sekolah jalan kaki lewat sampai tenang, tapi senang. Lapar, cikgu tak marah pun kita datang lewat. Hari ni betul lah naik bas, tapi tanya sampai pukul apa, jam tersumbat, kena bangun pukul apa. Budak sekolah hari ni kalau duduk di Bandar Besar Kuala Lumpur, pukul 5 pagi kita nak pergi solat subuh, dia turun bas 5 pagi. So bayangkan 5 pagi. Itu belum cerita kalau di sekolah agama pula tak, di balik pukul berapa pula. Dia nampak macam senang tapi susah. Kita dulu belajar sebelum subuh dah balik sekolah, dah melompak dah. Dah tak belajar, dah petang mana dia belajar. Nak main-main, tak nak main sudah. Cikgu kita kata siapa nak datang, datang. Tak nak datang sudah. Hari ni semua kena datang, yang kaki kayu pun kena datang. Kena main juga. Paling main pun kena main. Dulu kaki kayu duduk kat luar. Pergi ambil rambutan orang, manggis orang, tak ada masalah. Sekarang tak boleh, sudah reti ke tak reti, atau mana anak kita pandai ke tak pandai main, pergi main, pakai baju sukan. Kemenung kat situ. Ini nampak senang tapi susah. Sebab itu kita tak boleh kata orang dulu susah, dan kita tak boleh kata orang sekarang senang. Tapi masing-masing ada susah masing-masing yang sesuai dengan zaman mereka. Kita susah dengan cara undang-undang. Mana undang-undang? Sudah bergerak sikit undang-undang, bergerak sikit undang-undang. Dulu sudah tak ada undang-undang. Bukan tak ada undang terus, undang-undang tak banyak.
Tidak ada undang-undang rumah, tidak ada undang-undang perniagaan. Saudara nak berniaga kat mana? Bukalah gerai saudara nak buka kat mana. Hari ni nak berniaga jangan. Yang buka sebenarnya balsa tempat berniaga gitu. Datanglah orang yang tolong kutip barang-barang itu. Datanglah orang yang akan ambil percuma barang-barang itu. Artinya jangan kita menggambarkan kerana setiap zaman ada persoalan. Jadi Nabi SAW, dia beri anak kunci bumi. Nabi dapat lihat semua apa berlaku pada zaman. Nabi tahu akan banyak anak neraka. Nabi tahu akan berlaku isteri begini-begini perangai. Nabi tahu umat Muhammad akan jadi gila pada harta akhir zaman. Sehingga kita setengah kata, oh Ustaz, kita duduk kat Malaysia macam kita ni minoriti. Nak pula masjid tak ada orang Islam, tak aman. Macam minoriti. Baik pergi negara minoriti, orang Islam lagi ramai kat masjid. Ini majoriti Islam, banyak Islam, tapi kat masjid nampak macam minoriti, 10 orang je. Zuhur asar 10 orang, 6 orang. Baik duduk negara minoriti, masjid itu penuh zuhur asar. Artinya dari sudut kepahaman kita minoriti, kita tak kuat. Jadi saudara-saudara semua, Nabi SAW cerita semua benda ni. Nabi kata, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid hebat-hebat tapi tak ada petunjuk dalam masjid. Makna tak ada petunjuk, tak ada sembahyang jemaah, tak ada majlis ilmu, tak ada ceramah, tak ada apa. Masjid hebat. Cuba sudah lihat masjid terapung kita ada. Setiap negara dunia umat Islam ada masjid terapung. Kat Mekah pun ada masjid terapung. Masjid kat Jeddah, masjid terapung. Kat Perlis ada masjid terapung. Kat Terengganu ada masjid terapung. Dekat Maroko ada masjid terapung. Masjid Sultan Muhammad Hassan. Masjid terapung dalam air. Yang kosnya 2 bilion masjid tu, 2 bilion. Sudah bayangkan masjid 2 bilion. Menara tertinggi, Masjid Sultan Muhammad Hassan yang kedua. 2 bilion, berapa orang sembahyang aku? Lihat masjid-masjid semua hebat-hebat. Di dunia hari ni pelang dia dah hebat. Juta. Tapi berapa orang yang solat? Banyak mana majlis ilmu dia? Banyak mana kita katakan majlis hidayah? Tak ada. Saudara, 4 kelab kecil je tapi makmur, padat, makmur, penuh orang. Bayangkan masjid dengan aircon, dengan segala fasiliti, kemudahan, tak ada orang. Nasib kita bagi gaji kat imam, ada juga ada imam. Ia merupakan masalah, kata Imam Qurtubi, memberi gaji pada imam, pada khatib, pada bilal, kerana menjadikan ada melekat kat masjid. Tidak saudara, imam kita pun hilang. Sebab imam pun nak duit juga, mencari duit. Akhirnya ditinggalkan semua masjid. Kerana itu kita kena ada sekumpulan orang yang kita memang tetapkan mereka berada di masjid. Ini di antara jauh kita katakan mafatihul ab. Nabi diberi kunci bumi untuk cerita pada kita. Kemudian Nabi SAW dinamakan Ahmad. Tak ada Nabi sebenarnya namanya Ahmad. Nabi tak berkongsi nama. Nabi-Nabi lain mungkin berkongsi nama, tapi Nabi SAW tidak berkongsi nama. Dia adalah Ahmad, maka kekal dengan kemuliaan. Dan cukuplah nama Ahmad itu sendiri makna terpuji. Kita ada nama Muhammad, Mahmud dan Ahmad. Semua ini nama Nabi SAW. Ahmad paling terpuji, Muhammad yang senantiasa dipuji, Mahmud yang terpuji. Kalau nak terjemahan cara itu, Ahmad yang terpuji, yang Sebab Muhammad yang dipuji-puji, yang sentiasa dipuji-puji, ini sebab Muhammad. Sebab Mahmud yang sifatnya terpuji. Ini nama Nabi SAW, Ahmad, Mahmud. Sebab itu ulama-ulama besar, kalau saudara carilah nama-nama ulama, dia tak lari Ahmad, Muhammad, Mahmud, Ahmad, Muhammad, Mahmud, tak lari. Cuba nisbah tempat dia buah, Asqalani ke, Haythami ke, dan sebagainya. Tapi nama depan, kalau tak Muhammad, Ahmad. Kalau tak Ahmad, Mahmud. Nama-nama ini menjadi kebanggaan umat Islam zaman ke zaman. Bahkan ulama-ulama Islam ni pegang nama ni. Bahkan saya katakan Imam Ghazali, dia punya keturunannya sampai 5, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Semua. Artinya kalau dia Ahmad, ingat nanti anak bagi nama Muhammad. Kalau dia Muhammad, ingat nanti anak nama Ahmad. Siapa nama Muhammad, ada anak Ahmad. Siapa nama Ahmad, ada anak Muhammad atau Mahmud. Kita tahu lah, tak nama aneh-aneh sikit macam makhluk asing. Dia lain pada lain. Lain pada lain. Nama kita canggih. Kita selalu lebih kepada makna yang tidak kepada kepribadian orang. Kita hari ini lebih cari makna dia apa makna. Itu kita nak. Itu nama pelik-pelik. Nama Salah. Hebat. Kerana bunyi. Setengahnya nak bunyi Salah. Tengok terjemahan baku ni nama. Bukan hebat sangat pun Salah. Bunyi tak ada orang nama Salah. Saya je nama Salah.
Tapi tengok terjemah lain, setengahnya lihat pada makna. Tapi orang ni tak ada sumbangan apa pada dunia Islam. Sebab itu saudara, kecenderungan orang Islam yang kena celik agama, mereka cari nama yang disebut dalam Quran dan hadis. Yang kedua, nama orang yang memang terbukti sumbangannya pada dunia Islam. Mereka mengambil berkat dari nama-nama ini, sama ada nama malaikat, nama nabi-nabi, nama para ahli ulama. Maka ini apa yang mereka lakukan, sebut nama. Dan dijadikan bumi itu bersih yang telah kita terangkan sebelum ini. Menurut riwayat Bazzar daripada Abi Hurairah, kata Nabi SAW, aku diberikan keutamaan atas Nabi, para Nabi, diampunkan dosa-dosaku yang terdahulu dan yang akan datang. Umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Aku diberikan rezeki yang banyak, dan sesungguhnya sahabat kamu sebagai pembawa bendera pujian pada hari kiamat, dan di bawahnya adalah Nabi Adam AS dan Nabi sesudahnya. Dan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku diberikan keutamaan ke atas para Nabi dengan dua perkara: syaitanku kafir, Allah menolongku ke atasnya, maka dia masuk Islam. Dia berkata, aku terlupa perkara yang lain, berdasarkan riwayat Baihaqi dan kitab Dalail. Jadi saudara-saudara semua, disebut juga dalam riwayat yang lain, aku ada dua lagi kelebihan, iaitu syaitanku beriman padaku, syaitanku beriman padaku atau qarin, dan dijadikan isteri-isteriku pembantu dalam agamaku. Tidak pada nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain setengah isteri mereka kufur, seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh, isteri mereka tidak membantu. Nabi Ibrahim AS, isteri dia tak membantu. Dia untuk mengingati Allah. Dia bukan satu gangguan, halangan. Kan dia sifat perempuan. Tetapi isteri Nabi SAW, Allah jadikan membantu Nabi SAW. Walau ramai, kerenah tak banyak. Ya, orang perempuan dia ada kerenahnya, cintanya sikit, mintanya banyak. Dia kerenahnya ada. Orang lelaki pun sama je, lelaki perempuan sama. Tapi nak sudut peranan yang patut dimainkan oleh lelaki selalu diganggu juga oleh wanita, kerana mereka lebih melihat skala kecil dari sudut keluarga. Mereka tidak melihat skala besar dari sudut umat. Ada setengah-setengah suami, kita berkongsi suami kita dengan umat, yang kita kena aku dan kita kena redha. Tuhan dah beri kemuliaan kita begitu. Tapi setengah isteri tak redha. Oh, abang ni asyik ceramah, asyik itu, mana masa keluarga. Dia tak redha. Dia lupa suami dia bukan buat benda sia-sia, lakukan perkara yang penting dalam agama, terutamanya apabila suaminya mempunyai, ataupun kita katakan ayahnya mempunyai kelebihan ke arah dakwah tersebut. Maka isteri sepatut membantu, memudah carakan, tidak menyusahkan, sepatutnya begitu. Ini berlaku pada Nabi SAW. Isteri-isterinya berperanan besar dalam menjadikan Nabi SAW memudahkan dakwah. Walaupun Nabi ada ramai isteri, tetapi bagaimana Nabi menguruskan dakwah dengan begitu berkesan. Jadi ini kelebihan Nabi SAW. Isterinya dijadikan pembantu dalam agama. Dan nanti kita akan bahaskan apakah syaitan Nabi SAW itu. Disebut syaitanku beriman padaku. Apakah maksud syaitan tersebut? Dan adakah setiap manusia mempunyai syaitan peribadi, atau kita panggil PA kita sendiri? Tapi PA itu setan lah. Bukan PA orang tu, setan yang akan menguruskan, memastikan kita senantiasa buat maksiat. Kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.